Long shot tak nak close up. Nampak lubang hidung. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai ahli Jawatankuasa Qaryah Masjid Datuk Haji Kamarudin Taling Jaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi, dengan izinnya sekali lagi saya dapat menyampaikan syarahan di Masjid Datuk Haji Kamarudin ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini kira-kira 639 hari yang lalu, iaitu pada hari Jumaat 2 Disember 2016. Maknanya sudah 1 tahun 9 bulan. Dan saya yakin tuan-tuan tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Kita membincangkan tajuk golongan yang dijanjikan Kausar. Malam ini kita akan bincangkan satu tajuk yang saya ingat lagi 2 tahun pun lupa dah tajuk ini, iaitu realiti keadaan Islam pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, sebagai sebuah agama, Islam sememangnya agama yang bagaikan goreng pisang panas, begitu laku sekali. Sambutannya luar biasa sehingga akan dicatatkan dalam Guinness Book of World Record. Dalam catatan Guinness Book of World Record, Islam is the world fastest growing religion by number of conversion each year. Rekod dunia, agama yang paling tinggi sekali tahap orang yang memeluknya tiap-tiap tahun. Walaupun kata mereka ajaran itu bermula daripada Semenanjung Arab, tetapi tahun 2002 saja 80% daripada penganutnya tinggal di luar tanah besar Arab. Dan dalam dunia sekarang ada 27 buah negara yang mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi negara. Walaupun OIC ada 50 lebih, tapi tak semua yang declare. Ada 27 berbanding dengan Kristian 13 buah negara sahaja. Jadi kedudukan Islam sebagai sebuah agama yang popular itu no doubt about it. Dari segi jumlah peningkatan, tahun 2010 penduduk Islam di dunia ini hanya sekitar 1,619,314,000 orang. Orang sebut 1.6 juta, 1.6 bilion. Tapi kajian terbaru kita sudah sampai jumlah 2,190,154,000 orang. Sebab itu baru-baru ini dalam World Cup, no wonder banyak negara-negara yang masuk World Cup ramai player Muslim. Itu memang ramai betul. Kalau juara Piala Dunia Perancis, itu 7 pemainnya Muslim, lebih pada separuh. 7 orang pemainnya Muslim. Ade Rami, Paul Pogba, Jibril Sidibe, Benjamin Mendy, N'Golo Kante, Nabil Fekir, Osman Dembele, semuanya Muslim. Belgium pun ada Muslim. Apa sebab? Sebab orang Islam semakin hari semakin ramai yang memeluk Islam. Kajian di University of Chicago, Amerika Syarikat, mereka dalam kajian tentang Islam, finding mereka setiap hari di Amerika 300-400 orang peluk Islam tiap-tiap hari di Amerika. Dan menurut laporan daripada EU, Kesatuan Eropah, penduduk Muslim di Eropah akan meningkat 3 kali ganda dalam masa 10 tahun ini sahaja. Kita tak nak membangga glory of the past, bangga dengan angka, tetapi itu hakikatnya. Islam agama yang paling laku sekali sekarang. Namun persoalannya, bagaimana nasib penganutnya pula? Agama itu memang hebat betul, tapi bagaimanakah nasib penganut-penganutnya? Inilah yang disebut dalam pantun orang tua-tua dulu, apa tanda burung perpat dalam semak mati tertindih, apa tanda kiamat dekat. Orang Islam banyak tapi macam buih, tak ada kekuatan langsung. Bagaikan buih, apa sangatlah kekuatan buih.
Inilah yang kita risaukan sekarang. Sementara lagi kita hari ini berada pada zaman yang terlalu banyak fitnah. Fitnah ni hari-hari. Bukannya sebulan sekali ke, tidak. Hari-hari. Apa sebab? Kerana ini zaman Dajjal sudah pun keluar. Dan bila Dajjal keluar, fitnah mesti banyak berlaku. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah. Beliau bercerita, Nabi selalu bercerita tentang apa akan berlaku pada akhir zaman nanti. Peristiwa-peristiwa, dia panggil eskatologi lah, perkara yang akan berlaku sebelum dunia ni hancur. Maka kata Abdullah bin Umar, Nabi pernah bercerita, fa dzakaral fitan fa aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatul ahlas. Nabi beritahu fitnah akhir zaman, zaman kita sekarang ni, dia akan berlaku 3 fasa. Fasa yang pertama dipanggil fitnatul ahlas. Fitnatul ahlas. Sahabat pun bertanya, faqala qailun ya Rasulullah, ma fitnatul ahlas? Apa benda fitnah ahlas ini? Nabi pun menjawab, hiya harabun wa harbun. Ha serban dengan ha pedas. Harbun wa harbun. Iaitu fitnah pertama, banyak sungguh berlakunya peperangan dan pelarian. Peperangan banyak berlaku, pelarian pun saya ingat jumlahnya semakin hari semakin ramai. Sementara lagi bila berlaku banyak kekacauan politik, sama ada berlaku di Syria, sama ada yang berlaku di Rohingya, semuanya akan mencetuskan satu keadaan dipanggil ramainya pelarian-pelarian. Itu pasal yang pertama dan saya tak elaborate lah. Yang kedua kata Nabi, summa fitnatus sarra. Fasa kedua berlaku pula fitnah as-sarra. Sahabat pun bertanya, apa fitnah sarra itu ya Rasul? Dakhnuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Fitnah sarra ini adalah fitnah yang asal daripada tapak kaki keturunan ahli bait, kata Nabi. Wah, ini agak pelik sedikit Nabi huraikan. Kata baginda Nabi, yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'il muttaqun. Zaman itu kata Nabi, kamu akan jumpa ramai orang mendakwa dia keturunan aku, kata Nabi. Ramai betul. Tak boleh lebih-lebih kan, kena gam pula kan. Memang ramai betul orang yang mengaku keturunan Nabi. Tak boleh lebih, ada telefon ni tak boleh, kalau tak ada aku cerita dah contoh-contohnya. Memang ramai tak boleh cerita je kan, kena gam pula. Tapi tuan-tuan faham sendirilah ya. Sekarang ni nak dapat penghormatan paling percuma mengaku keturunan Nabi lah. Memang orang cium sampai lutut tu, ngomong je. Paling simple lah. Nak mendakwa pula, saya dari Kuantan ada bawa janggut Nabi, siapa nak cium mari lah. Oh, itu lagi orang hormatnya. Ni tak boleh ular lebih-lebih, kena gam ya. Itu yang kedua. Yang ketiga fitnahnya summa fitnatud duhaima. Fitnah duhaima, kata Nabi, fitnah duhaima ini la tada'u ahadan min hadhil ummah illa latamathu latmatan. Fitnah duhaima iaitu tidak ada orang daripada umatku yang tidak akan kena fitnah ini, melainkan illa latamathu latmah. Mesti dia sekali-sekala dia dilempang oleh fitnah ini. Wah, kan menarik ini. Dia dilempang, ditampar, ditempeleng oleh fitnah duhaima ini. Yang ini dibahaskan oleh para ulama. Hadis ini hadis Abu Daud. Ulama bahaskan apa makna fitnah duhaima. Pertama, ada yang mengatakan fitnah duhaima ini adalah fitnah yang terlampau berleluasa, sampai kita dah tak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tak tahu nak dengar cakap siapa lagi dah. Emas memang kuning, tapi tak semua yang kuning tu emas. Nampak macam emas. Tandas belakang tu ada kuning-kuning, kalau tuan-tuan nak pergilah ambil, tapi tak laku. Susah, kita dah tak boleh nak membezakan lagi. Fitnah terlampau banyak. Sebab itu orang tua-tua dulu, saya suka membawa pantun orang tua-tua dulu.
Orang tua dulu nampak je tak pandai tapi cerdik. Orang tua nampak tak mengaji tinggi tapi dia menganalisis alam, memberi nasihat pada anak cucu begitu bagus sekali. Orang tua dulu ada buat satu pantun, dia panggil pantun burung perpat. Apa tanda burung perpat? Di atas pagar riuh terdengar. Apa tanda kiamat dekat? Salah dan benar bertukar-tukar. Apa tanda burung perpat? Di atas pagar mencari angin. Apa tanda kiamat dekat? Orang benar mati terasing. Apa tanda burung perpat? Mematuk bunga saban senja. Apa tanda kiamat dekat? Memegang agama laksana bara. Benda dulu tak ketara sangat, tapi sekarang ketara. Kita nak pegang dengan agama jadi asing, jadi pelik. Orang yang terlampau berpegang kepada agama akan diberi label yang macam-macam. Ini yang berlaku di Afrika, bukan di Malaysia. Malaysia okey lagi, tak ada masalah benda-benda ni. Dilabelkan macam-macam. Macam contoh, saya ambil contoh lah. Kita di negeri Selangor Darul Ihsan. Kita menghormati perbezaan pahaman keagamaan. Maksud saya bukan agama berbeza, pahaman Islam. Tapi di Selangor kita ada satu manhaj dipanggil akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma sekarang muncul pula orang yang entah berantah datangnya, dia nak bawa pemahaman luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Polemik ni tak berkesudahan lah. Akhirnya timbul konflik. Kita ingin katakan begini, kita negeri Selangor bukan menolak pahaman luar, tapi kita negeri Selangor ini kita ada kaedah kita dalam mendidik rakyat tentang cara hidup beragama. Di sini kita punya silibus kita di Selangor 2+2 4. Kalau you nak datang Selangor nak ajar 2+2 6, jangan ajar kat sini. Ajar kat tempat lain lah. Walaupun ajaran you betul. Sebab kita di sini silibus kita 2+2 4. Sama juga dalam fiqh, dalam qiraat. Semuanya kita sistemkan supaya tak jadi bergaduh. Ada orang petikai, apa Selangor pegang ahli sunnah wal jamaah, apa Selangor pegang Syafi'i, apa mazhab lain tak boleh ke? Bukan tak boleh, silibus. Saya ambil contoh begini ya, kok ada yang mendengar atau yang melihat ni terdiri daripada pahaman daripada luar ahli sunnah wal jamaah, ni bukan nak kelahi, dia nak cerita. Fiqh kalau tak dikawal, dia boleh menimbulkan keresahan. Tidak kata menimbulkan, patutnya orang akan kata fiqh ni bagi rahmat supaya macam-macam pahaman. Yes. Tapi kalau di negeri kita tak sesuai lagi. Dia sama macam kaedah membaca Quran. Kenapakah kita di negeri Selangor pembacaan Quran kita mengikut cara bacaan Imam Asim? Apa sebab? Dia qiraat ni dia ada 7. Dihimpun oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan Syatibiyah. Ada bacaan Imam Nafi' bin Na'im Al-Madani, orang Madinah. Dia punya murid dan perawinya nama Qalun dan Warash. Ada cara bacaan Imam Ibn Kathir Al-Makki. Ini cara bacaan orang Mekah. Murid dan perawinya Al-Bazi dengan Qunbul. Ada cara bacaan Imam Abu Amru Al-A'la Al-Basri. Ini asal daripada Basrah di Iraq. Anak murid dan perawinya terkenal Ad-Duri dengan As-Susi. Yang keempat, ada cara bacaan Imam Ibn Amir ataupun Abdullah bin Amir Al-Dimashqi. Siapa murid dan perawinya yang terkenal? Hisham dan Ibn Zakwan. Yang kelima, ada bacaan Imam Asim ataupun Abu Bakar Asim Al-Kufi. Murid dan perawinya nama Syu'bah dan Hafs. Yang keenam, ada bacaan Imam Hamzah bin Habib, orang Kufah. Anak murid dan juga perawinya bernama Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh, ada cara bacaan Imam Al-Kisai ataupun Abu Hasan Ali Hamzah Al-Kisai, anak murid dan perawinya Abu Al-Haris dan juga Ad-Durri. Kita negeri Selangor pakai apa? Kita pakai qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Why? Kenapa tolak yang 6? Kita tak tolak. Silibus. Adakah yang 6 tu salah? Tak. Kita tak kata salah. Tapi silibus kita riwayat Hafs, Tariq Syatibi, qiraat Asim. Sebab pada bacaan orang-orang di negeri Selangor, riwayat Hafs paling masyhur sebab sanad beliau berakhir dengan 5 sahabat yang pernah baca dengan Nabi.
Hafs pernah baca berguru dengan Asim. Asim pernah talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki depan 5 orang sahabat besar Nabi. Zaid bin Sabit, Abdullah Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Maka bacaan orang Selangor mutawatir sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu silibusnya di negeri Selangor. Kalau orang lain nak bawa bacaan Nafi' bin Na'im, boleh atau tidak? Boleh, tapi huru-hara. Kalau ada imam semayang di Masjid Negeri Selangor nak bawa bacaan Imam Ibn Kathir Al-Makki, boleh atau tidak? Boleh. Makmum resah. Apa sebab? Bacaannya lain-lain. Hanya Abu Bakar Asim dengan Imam Al-Kisai saja yang hampir sama. Kalau Fatihah panjang, 2 imam ni saja. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mazhab yang lain semua pendek. Macam mana makmum? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semua dah garu kepala. Kacau imam ni. Sebab ilmu kita setakat itu saja. Itu belum lagi dengar bacaan Imam Amr Al-A'la, murid kepada Abu Amr Al-Mususi. Ar-Rahmanir Rahim. Ada ngunyah-ngunyah pula dah. Macam mana lagi huru-hara? Bukan kita kata bacaan tu tak betul, tapi dalam konteks kita, silibus kita tak masuk. Sama juga kalau bacaan Imam Hamzah bin Habib. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat. Sat jadi za. Tak gaul kepala kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Tak pening kepala. Bacaan tu betul. Saya tak berhajat nak terangkan mengapa dia beza. Ni panjang tajuk kita, jadi tajuk sejarah Al-Quran pula lah. Kenapa dia jadi zat? Bukan dia tukar tulisan dalam Quran, hanya sebutan bahasa. Dia macam Arab ni, dia macam lidah Melayu. Melayu pun, walaupun kita sama Melayu, tapi tuan-tuan Melayu Selangor, saya Melayu Pahang. Selangor pula ada pecahan Jawa, cara Jawa, Ponorogo, Banjumas, Magelang, Nono, Coroko, Doto, Solo, Podo, Joyongo. Lain cara Aujubillah tu lain sikit. Bugis cara Bugis je, agak-agak reba mu maning Selawung bajaji mada ceng muah macam pesik. Minangkabau lain pula caranya. Walaupun kita sama Melayu, baca lain-lain. U-L-A-R. Suruh orang Muar sebut. Orang Pahang, orang Terengganu. U-L-A-R. Ulo. Apa? A-R kau baca ulo. Bacaan, tulisan tak tukar. Ulo katanya. Suruh orang negeri Melaka sebut U-L-A-R, Ulao. Ada waw pula di ujung. Dia tak tukar tulisan, sebutan. Suruh orang utara sebut U-L-A-R, Ula. Lara jadi Ain pula lah. Dia yang paling tepat diction sebutan orang Kelantan. U-L-A-R, Ula. Paling betul sekali. Tapi ada lain pula, ada Nurul Bukit, Ula. Gitu. Maka kalau bangsa Melayu pun beza sebutan, betul lagi Arab. Jadi itu teknikal. Lain tahun lah ramai ustaz-ustaz hafiz boleh terangkan benda ini. Kalau Imam Qalun, Nafi' bin Na'im, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Makmum akan jawab apa? Pernah berlaku di negeri Selangor? Amun. Dia jawab amun. Apa sebab? Engkau tidak hormat silibus negeri ini. Ya. Jadi kepada yang menuntun ni, kau ada yang nak marah, apalah tak boleh nak buat mazhab. Bukan tak boleh. Apa tak boleh buat qiraat lain? Boleh. Tapi bukan di sini. Bukan di sini. Macam di Mahat Tahfiz, budak-budak nak buat qiraat lain-lain. Buatlah. Semua orang alim semua yang belakang. Qul huwallah, qul. Engkau lah nak sama-sama sendiri. Jangan buat kat kampung. Makmum jadi keliru, sesat dah, yapin dah tu imam kita ni. Padahal betul. Sama juga mazhab. Kalau macam awak nak pegang mazhab, salam isteri tak batal semayang. Peganglah betul. Tapi cuba awak tutup imam masjid. Makmum ternampak. Dia turunkan isteri dekat belakang, cium-cium pipi, muah-muah gitu lah. Terus naik je semayang. Apa reaksi masyarakat? Orang tak faham. Kalau dah sampai, saya ingat lagi 50 tahun mungkin orang faham. Sekarang ni tak boleh lagi. Ini pandangan lah ya. Baik itu, sama kita jangan kelahi bab itu. Walaupun dunia ni hujung-hujung nak kiamat ni, dalam hal beragama kita pening, salah benar bertukar-tukar, jangan kelahi ya. Itu yang mustahak.